pada menyatakan hamba dari suatu kaum adalah termasuk dari keluarga mereka. Kita berada pada bab 40. Masih berkenaan dengan maula. Maula, orang Arab guna kadang-kadang dengan makna tuan. Kadang-kadang dia guna dengan makna hamba. Macam dalam syair ada sebut al-'abdu 'abdun wa in tasama. Hamba tetap hamba walau setinggi mana pun dia tetap hamba. Wal maula maula wa in tanazzala. Dan tuan tetap tuan walaupun dia merendahkan diri dia. Itu kalimah maula yang digunakan dengan makna tuan. Adapun sini maula juga, tapi dengan makna hamba. Diterjemah pun dengan makna hamba. Lebih kepada mantan hamba. Maknanya dulu dia hamba, kemudian dimerdekakan oleh tuan dia. Maka adakah dia ni termasuk dalam kalangan ahli keluarga tuan dia tu? Hadis yang sebelum ni kita dah baca berkenaan dengan bab maula juga. Bila ditanya oleh Abdullah ibnu Umar, dia tak nyatakan dia daripada mana asalnya. Lalu Sayyidina Abdullah ibnu Umar suruh supaya dia menyatakan asal usul dia lah. Bukan maknanya tak boleh kita kata dia sebahagian daripada kita. Cuma dia kena bagi tahu asal usul untuk membezakan di antara orang yang betul ahli keluarga, orang yang kita anggap sebagai keluarga. Lain-lain tu. Baik. Jadi hadis ni hadis panjang sikit. Hadis yang ke-75, hadis marfu'. Haddatsana Amr bin Khalid. Qala haddatsana Zuhair. Qala haddatsana Abdullah bin Uthman qala akhbarani Ismail bin Ubaid an abihi Ubaid an Rifa'ah bin Rafi'. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب اجمع لي قومك فجمعهم. Kita tengok sikit-sikit. Daripada Rifa'ah ibnu Rafi' bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Umar. Umar mana? Umar bin Al-Khattab lah. Apa kata Nabi kepada Umar? Nabi kata, ijma' li qaumak. Nabi suruh kumpul. Nabi kata kepada Umar, engkau kumpulkan bagiku akan kaummu. Siapa maksud qaumat tu? Kaummu tu maksud dia situ ialah al-muhajiruna min Quraisy. Maknanya orang-orang Islam yang berhijrah ke Madinah, tapi daripada kabilah Quraisy yang mari daripada Mekah. Lalu fajama'ahum, falitaqib. Maknanya lepas daripada Nabi suruh juga, Umar selalu bersegeralah Umar pun mengumpulkan mereka. Fajama'ahum tu oleh Umar. Umar menghimpunkan mereka, kaum dia, iaitu muhajirun daripada Quraisy. Baik. Sini ni, bila Nabi minta Umar supaya himpunkan kaum muhajirin daripada Quraisy, lalu Umar pun himpun. Sini ulama ambil pengajaran dah.
Iaitu ulama kata ihtimam Nabi, sikap ambil berat Nabi dengan ahli keluarga dan kaum kerabat. Dia ibarat ginilah, berimpun ramai-ramai. Kita panggil apa? Gathering ke apa? Istilah orang muda. Saya tak reti nak sebut. Betul kan? Gathering kita bahasa ni tak pandai siapa ketua. Maknanya apa yang Nabi buat ni lebih kurang tu lah. Beripung adik-beradik. Dulu adik-beradik saja. Bila makin besar, pak saudara kita ada anak dia, sepupu kita lah. Dan sepupu kita pun dah kahwin dah. Ada keluarga belah suami dia. Jadi, kalau kita tak buat satu perhimpunan berkumpul ramai-ramai, tak kena. Sedangkan dia kerabat. Dia sepupu dengan kita, tak jauh lagi tu sepupu. Ada orang sepupu ni macam adik-beradik. Pergi mari, boleh duduk rumah sepupu dia, tidur sebilik dengan sepupu. Ada orang sepupu lebih kurang macam adik-beradik. Jadi Nabi ni ibaratnya gitu, kita nak mudah faham. Nabi suruh himpun duduk ramai-ramai. Tengok mana kerabat kita, anak beranak kita. Ni siapa ni? Ni siapa? Nabi tanya ni, nanti depan nanti ada. Ni siapa? Ni siapa? Ni hijau apa? Tengok depan. Falamma hadaru. Bila mereka pun mari duduklah, dah Nabi himpun. Nabi suruh ummah himpun tu. Falamma hadaru baban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka pun marilah, sebab Nabi panggil, dakhala alaihi Umar, lalu Umar pun masuk. Faqala, kata Umar kepada baginda Nabi, qad jama'tu laka qaumi. Kata Umar kepada Nabi, aku himpun dah kaum aku, maknanya kaum Muhajirin daripada Quraisy. Fasami'a dhalikal ansar. Peristiwa ni sampai ke telinga orang Ansar. Nabi suruh himpun orang Muhajirin daripada Quraisy. Siapa cerita ni kepada kaum Ansar. Faqalu, lalu orang Ansar pun berkata. Faqalu kaum Ansar. Apa kata orang Ansar? Ni tengok hemah mereka. Dia kata apa? Qad nazala fi Quraisyin al-wahyu. Dia kata mesti Al-Quran ada turun ni, ataupun wahyu ada turun ni tentang orang Quraisy. Faja'al mustami'u wan nadhiru ma yuqalu lahum. Tengok hemah dia. Dia kata apa? Maka mereka pun telah datang ingin mendengar dan melihat apa yang dikatakan bagi mereka, maknanya dikatakan bagi kaum Muhajirin tu. Nak tahu juga dia tentang wahyu. Tu hemah sahabat. Hemah sahabat bila tahu ada perhimpunan dan mereka rasa Nabi panggil itu sebab ada wahyu baru turun. Nabi nak sapa kepada golongan Muhajirin. Lalu walaupun tak berkait dengan kaum Ansar, pergi juga. Nak dengar sendiri, nak tengok sendiri. Apa cerita Allah Ta'ala tentang kaum Quraisy, kaum Muhajirin ni. Padahal bukan turun wahyu, tapi hemah mereka nak tahu. Setiap apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi, setiap apa yang Nabi nak sampaikan pada umat. Maka dia nak pergi dengar sekali apa yang Allah Ta'ala nak sebut ataupun Nabi nak sebut. Walaupun tak berkait dengan dia. Kita kalau tak berkait dengan kita, tak. Orang mengajar tentang apa? Tentang perkara yang tak berkaitan dengan kita. Tak berapa nak dengar lalu kita. Orang mengajar contoh ilmu apa tuan-tuan?
ilmu perubatan Islam. Tak nak kita. Kita tak nak jadi tok bomo dia tau. Kita duduk dah dalam majlis tu. Paling-paling tidak boleh jaga diri kita. Boleh jadi pendinding untuk diri kita sendiri. Paling-paling tidak. Orang belajar tu bukan nak suruh jadi tok bomo belaka. Bukan nak suruh jadi ustaz pengamal perubatan Islam, tidak. Tapi paling tidak untuk dinding diri kita. Jaga diri kita. Jaga anak bini kita. Cuma nak sebut yang gitulah. Ada benda-benda yang kita rasa tak berkait dengan kita. Tak nak ambil tahu. Tapi yang berkait dengan kita, kita nak tahu. Adapun sifat perangai kaum Ansar ni, bila dengar Nabi nak himpun kaum Quraisy, dia letak andaian dah. Wahyu turun ni. Tapi tentang Quraisy nak pergi dengar juga. Nak pergi dengar juga. Baik. Macam kuliah muslimat dia. Kuliah muslimat berkait dengan darah. Hukum hakam darah. Biar puak dia, kita tak payah. Padahal kita ada anak perempuan. Kita ada anak perempuan. Anak perempuan kita berapa umur? Baru 7 tahun. Tak balik lagi. Tunggu 9 tahun nak balik tu. 10 tahun nak balik tu. Pasal apa nak ajar bak balik pada dia tu? Bak kena darah. Kalau kita sebagai wali tak erti. Agak kau ini kita. Tak boleh harap dia lah kita wali. Kalau dia pandai, alhamdulillah. Kalau dia tak pandai juga. Tu berapa ramai ustaz duduk buh dalam Facebook tu saya perhati. Ada dari kalangan asatizah kita, perempuan tak perempuan lelaki pun, mengajar bab darah, terang cara darah tak kena pada hukum syarak. Adalah contoh-contoh dalam Facebook tu, tuan-tuan boleh tengok lah. Padahal bukan haid dah, istihadah dah. Dah dia kata haid dia terang pada masyarakat. Lepas tu siap rakam lagi buat video. Maknanya orang lain boleh tengok pula. Padahal penerangan dia salah. Sebab tu ada asatizah kita yang betul-betul mutqin, tekung dalam ilmu darah ni. Dia buat ngajar secara khusus untuk muslimat tentang masalah darah ni. Sebab ramai orang tak erti berkenaan dengan darah ni, terutama orang muda-muda. Dia berasa tak penting mana bab darah ni. Dia tak tahu bila dia silap kira, dia duk rasa padahal istihadah, dia tak semayang lagi. Bayang? Padahal katakanlah 7 hari ya, lepas tu kira istihadah dah contohnya. Rupa-rupanya dia tak semayang lagi. Maka tak semayang dia tu dosa lah. Patutnya ngaji, tak ngaji. Kita yang ada anak perempuan pun tak ambil tahu, tak cakna. Sebab kita berasa tak ada kena mengena dengan kita. Aku tua dah, bini pun menopause dah. Tak ada darah dah. Ngaji bab darah apa lagi? Cuculah pula. Nak agak pada anak. Dulu ngaji kita tak bawa anak. Kan tuan-tuan mari sorang-sorang ni tak? Contoh tuan-tuan ni contoh. Anak tak hari ni. Anak tak hari dengar. Pas anak nanti dia akan ada anak. Dia tak pandai, anak dia tak pandai. Kosong, temungan kosong. Kosong lah tu guru kata. Almarhum tu guru ada. Kosong, temungan kosong. Kosong. Anak kita kosong. Kita nak kahwinkan dengan orang yang kosong juga. Kosong. Kalau kita tahu anak kita kosong, kita cari orang yang satu. Ada agama lah satu tu maksudnya. Barulah keluar satu. Tu formula Tok Guru bagi. Dalam nak memilih menantu. Gitu. Cuma nak sebutnya, ni perangai kaum Ansar. Bila tahu Nabi nak sebut sesuatu berkenaan dengan kaum Quraisy, maknanya apa yang keluar di mulut Nabi ni boleh jadi wahyu daripada Allah ataupun hadis daripada Nabi. Benda molek belaka keluar mulut Nabi. Nak pergi dengar sekali.
Tu ulama ambil pengajaran hemah kaum Ansar. Baik. Lalu fa kharajan nabi. Bila Umar masuk, lalu Nabi pun keluar. Fa kharajan nabiy sallallahu alaihi wasallam faqama baina adhhurihim. Lalu Nabi pun diri di depan mereka. Faqala Nabi. Situ perkataan Nabi. Lalu Nabi tanya, hal fikum min ghairikum? Nabi tanya, ada orang lain tak dalam ini? Ada orang lain tak dalam ni? Apa maksud ada orang lain dalam ini? Maknanya ada orang lain selain daripada Quraisy ke? Nabi tanya dalam majlis tu. Macam nak cerita benda rahsia. Sebab Nabi tanya, ada orang lain tak dalam majlis kita ni? Faqalu, lalu dia jawab, qalu, na'am. Ada. Fina halifuna wa banu ukhtina wa mawalina. Tengok dia terjemah apa. Ada, dia kata. Mana terjemahan dia? Bersama kami ada halif kami. Halif ni siapa? Orang yang berjanji untuk membantu dan menyokong. Maknanya suku Sakak. Lepas tu, anak-anak saudara perempuan kami. Anak kepada adik perempuan. Dan mawalina, dan hamba-hamba yang sudah dimerdekakan. Maknanya orang suku Sakak juga. Lalu Nabi pun jawab. Nabi betul ni. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Halifuna minna wa ibnu ukhtina minna wa maulana minna. Nabi kata semua pada kita lah kau tu. Yang berjanji setia dengan kita, nak tolong kita, buat baik bersama dengan kita. Daripada kita kira. Sebagaimana Nabi sebut pada Salman Salman daripada kami, kami daripada Salman. Pada Salman mari daripada mana? Parsi. Suhaib Ar-Rumi mari daripada Rum. Rum ni apa? Ethiopia ke apa? Kau apa tuan-tuan? Tuan-tuan ngaji geografi. Saya tak ngaji geografi. Rum ni belah mana? Betul ada kau? Ya kali tuan-tuan senyap tu. Makna setuju kot. Maknanya Suhaib Ar-Rumi mari daripada Rum. Tapi Nabi kata, dia daripada kita, kita daripada dia. Tu suku Sakak. Tengok tu dekatnya sahabat dengan Nabi. Begitu juga, wa bnu ukhtina. Anak saudara kita, anak saudara perempuan kita. Minna juga daripada kita. Yang ni sebab apa ni Nabi sebut? Highlight ni, wa bnu ukhtina ni. Padahal maklum mesti daripada kita. Anak kepada adik kakak perempuan kita. Sebab zaman Arab jahiliyah pandang perempuan ni rendah. Jadi Nabi nak batalkan yang tu. Nabi nak batalkan peraturan ataupun pegangan orang jahiliyah dulu yang menganggap perempuan rendah. Anak kepada adik perempuan pun rendah. Tak sama dengan adik-beradik lelaki, tak sama dengan anak kepada adik abang lelaki. Dok, Nabi nak beritahu, anak kepada adik kakak, adik perempuan, kakak perempuan sama, minna daripada kita. Tu Nabi betul. Kemudian Nabi kata, wa maulana minna, dan hamba sahaya yang duk kerja dengan kita dulu, akhirnya kita merdekakan dia dah. Dia ni umpama sebahagian daripada kita. Gitu, tengok akrabnya Nabi dengan mereka ni. Tu cerita tu Nabi kenal semua tu. Sebab Nabi suruh sahabat sebut, ada tak orang lain daripada kita? Maknanya betul-betul asing, suku Sakak daripada kita. Bila sahabat ataupun Umar bagi tahu yang ni Rasulullah, yang ni adik-beradik kepada anak kepada adik perempuan aku. Contoh, ini adik kepada anak anak pada kakak perempuan aku. Yang ni bekas hamba aku. Yang ni apa lagi? Orang yang berjanji nak buat baik sekali dengan kita. Nabi kata, semua tu daripada kita tu. Maknanya gitulah ibarat saya sebut tadi, gathering tu nak kenal siapa ni. Oh ni anak sepupu kita.
Oh, duk mana dia dulu? Hijrah mana dia sekarang ni? Kita tahu, oh dia hijrah situ sini. Senang. Maknanya duk mana dia? Oh, duk Johor. Oh, ada saudara punya kita Johor. Duk mana dia sekarang ni? Duk Perlis. Oh, ada saudara rupanya kita Perlis. Hubungan macam mana? Sepupu. Allah, tak jauh kita dengan dia ni sebenarnya. Tapi bila tak berimpung, tak tahu, tak kenal. Sebab tu peranan kita. Bila adik-beradik belah kita nak bertemu, katakanlah musim hari raya kan. Musim hari raya, pakar adik-beradik. Kadang-kadang ada juga yang jenis mengelak. Terutamanya adik-beradik perempuan. Si suami, tak nak aku jumpa dengan abang ipar, kak ipar. Jangan buat perangai gitu. Sebab Nabi ajar ni, suruh duduk ramai-ramai, kenal. Ni fulan mana? Ni suami dia siapa? Sebab tu ada istilah mengenal. Bila kahwin je, bawa pergi temu dengan waris ni. Di KL tak tahu. Tapi kalau di Kelantan ada lagi tradisi tu. Bila kahwin je, masuk je jadi ahli keluarga kita, esok tu, hari ni hari kenduri, esok tu, mak ayah akan bawa. Pergi temu dengan waris-waris belah si suami. Bila pergi belah perempuan pula, mak ayah belah perempuan, wali dia akan bawa pergi bertemu dengan ahli keluarga belah perempuan. Ni sepupu dia, ada duduk sini. Ni suami dia, ni isteri dia, ni anak dia, berapa orang dah. Tak kenal dalam masa sesingkat tu. Cuma nak sebutnya, agama ajar tu perbuatan orang tua kita dulu tu. Memperkenalkan waris-waris kita, saudara mara kita. Apatah lagi yang disebut dalam hadis ni tidak saudara mara yang ada hubungan rahim. Yang ada hubungan rahim lagilah kena dekatkan. Yang jauh didekat-dekatkan dah. Yang dekat dimesra-mesrakan. Tak gitu? Tu perkataan mana? Tahu dalam TV dulu. Gitu. Yang jauh didekat-dekatkan. Yang dekat dah dimesra-mesrakan. Mana tahu kok berkenan antara sepupu. Kahwin dengan sepupu. Kau agama tak ajar kahwin dengan sepupu. Tu cerita lain pula. Cuma nak sebutnya. Gitu. Agama ajar pada kita. Yang tak ada kena mengenal dengan kita. Yang baik dengan kita pun kita diajar. Anggap dia sebahagian daripada kita. Ni daripada mana ni? Daripada Kelantan. Berapa lama dah duduk Kuala Lumpur? 20 tahun dah. Orang sini dah ni. Gitu. Macam orang Palestin. Anggap kita pergi sana. Ni negara kamu dia tu. Saya duduk di Jordan. Kita juga Arab Jordan. Ni negara kamu ni. Negara kedua kamu. Kalau di Palestin lagi lah. Sebab dia adalah bumi umat Islam. Ni negara kamu. Cuma kami duduk sini ni diamanah oleh Allah Ta'ala untuk jaga. Dia kata. Kalau kebetulan takdir Allah Ta'ala takdirkan kita duduk sana. Kita kena jaga. Tapi Allah Ta'ala takdirkan dia duduk sana. Dia kena jaga. Bumi siapa? Bumi umat Islam. Hasil daripada persempadanan negara menyebabkan kita berasa jauh dengan Palestin. Menyebabkan kita berasa dia isu dia, kita isu kita. Selagi mana tak timbul perang macam ni, tak berasa. Padahal benda kesempitan tu dia duk alami lama dah. Bukan hari ni. Bukan 40 hari lebih ni dah. Lebih dari dulu lagi. Daripada dulu lagi. Tapi sebab bila isu timbul gini, baru kita berasa dekat dengan mereka. Padahal, dia dengan kita tetap dekat di hati. Sebab dia bumi kita. Dia tolong jaga. Cuma bila persempadanan yang dunia buat, siapa yang mula-mula buat persempadanan ni tak tahu, tuan-tuan cari dalam sejarah. Menyebabkan kita berasa, kita Malaysia, dia Singapura. Kita Malaysia, dia Indonesia. Mung aku negara aku Malaysia, mung negara mung Indonesia, mung jaga. Tu persempadanan tu menyebabkan kita berasa tak serupa kita dengan dia. Padahal serumpun Melayu belaka. Maknanya Islam kita dengan dia sama-sama. Bersaudara atas nama akidah yang satu. Walaupun suku sakat. Gitu. Macam saya pernah cerita, waktu saya duduk di Kuala Kangsar dulu. Ada orang pakcik Kuala Kangsar tu, anggap kita ni
anggap pakcik ni ayah angkat lah, dia kata. Duduk sini tak apa, kita tak nak duduk lah rumah dia, cuma dia kata duduk rumah pakcik tak apa. Anggap pakcik ni ayah angkat lah. Kita duduk mengajar di Masjid Umbudiah tu dulu, masa duduk situ. Dan lah masuk mengajar situ Masjid Umbudiah sekejap. Bila saya masuk Kuala Lumpur, Tuan Haji Makzin, Masjid Simpang 3. Duduk rumah pakcik lah dia tu. Rumah pakcik pun tak ada orang tingkat atas, ustaz duduk tingkat atas. Saya duduk tingkat bawah. Kita duduk rumah dia. Duduk berdua masa tu dengan seorang lagi sahabat. Sekarang ni pun syarah UIA dia. Duduk berdua, bujang dua-dua. Duduk tingkat atas tu. Guna tandas bahagian atas. Dia dengan bini dia duduk bahagian bawah. Tu nak beritahu orang yang ada jiwa persaudaraan. Dia anggap kita ni walaupun baru mari setahun. Tak apalah. Duduk percuma. Rumah pakcik. Tak ada orang juga rumah pakcik. Ada orang macam tu. Ajaran agama kita menganggap saudara seagama kita sebahagian daripada kita. Ni Nabi betul. Tengok. Ada lagi pengajaran bawah tu. Banyak pengajaran daripada hadis ni benar. Kita pergi sikit-sikit lah. Ulama tulis banyak syarah dia. Lalu Nabi kata, halifuna minna wa ibnu ukhtina minna wa maulana minna wa antum tasma'una. Dan kamu semua dengar. Inna awliyai, Nabi kata. Ni para wali aku ni. Diterjemah apa para wali ni? Pendukung. Inna awliyai, sesungguhnya pendukung-pendukung aku. Ni Nabi nak beritahu. Minkum, daripada kalangan kamu semua ni siapa? Pendukung-pendukung aku. Orang yang dekat dengan aku. Orang yang aku kasih. Wali-wali ni. Iaitu Nabi kata al-muttaqun. Orang yang ada sifat takwa. Lepas tu, tak kira mau mari daripada mana? Mau mari daripada asal Madinah ke? Mau mari daripada Mekah sebagai muhajirin ke? Mau mari daripada Rom ke? Daripada Parsi ke? Asal hamba ke? Tidak hamba ke? Asal ada takwa, mau adalah sebahagian daripada aku, Nabi kata. Tengok persaudaraan yang Nabi bina. Sebab tu tak pelik siapa-siapa di Madinah je orang Ansar tawar lalu kepada muhajirin. Ambil sebahagian daripada perniagaan kami pergi berniaga. Keuntungan tu ambil sebagai apa? Sebagai belanja nak duduk di bumi Madinah. Duduklah di rumah kami. Nabi sendiri kan gitu. Abu Ayyub Al-Ansari tawarkan Nabi duduk di rumah dia. Nabi duduk bahagian atas lah. Nabi kata tak naklah duduk bahagian atas, nak duduk di bahagian bawah. Cuma akhirnya Nabi duduk bahagian atas. Sebab apa? Abu Ayyub tak naik atas. Sebab Nabi duduk bawah. Tak tergamak nak naik duduk atas. Duduk atas kepala Nabi. Padahal atas tikak. Duduk atas kepala Nabi tak sanggup dia. Tak naik atas. Sebab Nabi duduk bawah. Nak beritahunya, sebahagian rumah mereka boleh mereka bagi kepada kaum muhajirin. Kita adik-beradik nak mari semalaman gelisah. Rumah kita ni sepik. Kalau adik-beradik awak mari kak, nak duduk mana kita lah? Duduk dalam rumah lah. Nak duduk seluar mana? Ni je tempat kita duduk kan? Tak ada orang perangai pelik gitu. Tak gitu tuan-tuan? Kau tuan-tuan tak nak jumpa orang pelik tu? Kau kita sendiri ada perangai gitu? Kalau kita sendiri ada perangai gitu, kena cabut buang perangai tu. Tak comel tu. Lepas tu abang nak duduk kat mana? Lah. Duduk tempat abang duduk lah yang dia. Tapi bini tak jawab. Lagi tu dia baik yang kita. Kita duduk ni bersama mana ni? Tak sapa seka pun tanah ni. Rumah pun tak sapa seka dah. Rumah Kuala Lumpur nak sapa seka macam mana? 70 kali. Berapa tu ni? 20 ke? Saya bukan gerti bab rumah ni. Gitu lah lebih kurang. Besar dah tu. 20 kali 70 tu. Cuma nak beritahu je. Nak duduk seluar mana kita? Siapa adik-beradik dia nak mari. Susah payah kita. Berasa tak sedap hati lalu. Gelisah lalu. Padahal dia mari. Dalam bab ziarah kan. Bab dhaif. Dia bawa rezeki pada kita. Dia keluar.
Tuhan ampunkan dosa tuan rumah. Tu kalau tuan rumah nampak. Sebab tu dalam Al-Quran cerita tentang tetamu yang merupakan apa? Malaikat. Tapi berupa manusia. Gi bertamu di rumah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Qala salamun. Fama labitha an ja'a bi'ijlin hanid. Ayat Quran cerita. Fa ni maknanya, selepas bagi salam, Nabi Ibrahim jawab salam, fa dia Tuhan sebut. Fa ni apa? Orang putih panggil immediately. Ya ke tuan-tuan? Betul tak? Saya tak kerti tuan-tuan. Tuan-tuan akan ajar. Apa lagi istilah yang lebih cepat daripada immediately? Ada tak? Apa? Instantly. Tu tuan-tuan ajar saya. Saya tak tahu. Maknanya bersegera Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menyediakan makan. Tak ada rasa gelisah sikit pun. Bahkan faqarrabahu ilaihi qala ala ta'kulun. Dia dekatkan makanan tersebut kepada tetamu dia. Maknanya holok. Silalah makan. Tu sukanya dia tetamu mari rumah. Kita seminggu tak siapa lagi. Baru telefon. Abang nak pergi rumah awak ni. Minggu depan, weekend depan. Oh, gelisah dah. Kita ni kita bincang dengan bini kita, plan kita pergi lain. Lah. Tu perangai pelik. Cabut buang perangai tu. Ni agama ajar pada kita. Biar boleh duduk ramai-ramai berkenalan. Dia ada anak berapa orang? 5 orang. Biar kenal lah kau. Anak dia 5 orang ni nama apa? Yang besar-besar ada duduk kerja mana? Dia tahu. Ni anak abang ipar kita 5 orang. Laki 3, perempuan 2. Ni adik-beradik. Anak abang ipar dia tak tahu berapa orang. Padahal abang ipar nak kahwin nak kahwin ni nak bini kita saja ya tu. Patut adik-beradik dia tu tak nak dah. Oh, pelik perangai gitu. Orang tujuan kahwin nak membesarkan keluarga. Kita kahwin tak, saya nak awak ya. Mak awak pun saya tak nak. La haula wala quwwata illa billah. Kita ni ada 5 mak. Mak kita, mak mertua. Tu 2 dah. Kalau ada mak angkat yang pelihara kita daripada kecil, 3. Kalau ada mak susu yang kita menyusu dengan dia, 4. Patah dosa lagi mak apa tak nama dia tak ingat. Cuma nak sebutnya 5 ada. Pas mak kita dah lah, tak apa lain tu, tak ada isu kita dengan mak kita. Mak mertua kita, mak kita tu. Bila kita kahwin dengan dengan anak dia, jadi bini kita, kan boleh bersalam dah tu. Tak boleh kahwin dah kita dengan dia. Dah, bunyi mak mertua nak mari, gelisah. Dah. Nak anak dia saja. Mak tak nak. Pelik perangai tu pelik. Cabut buang lah kalau ada. Kalau yang duduk dengar ni ada, cabut buang perangai tu. Nanti Allah Ta'ala akan luaskan rumah kita. Majlis yang sempit kan Allah Ta'ala sebut dah. Fafsahu yafsahillahu lakum. Luah ni bukan pada tempat fizikal. Luah ni duduk sini. Luah ni duduk di hati. Lega, berasa tenang, berasa lapang. Semua tu bukan duduk di fizikal. Kita tengok mata jauh bangunan rumah kita luas panjang 20, 70 dan sebagainya. Bukan duduk situ. Keluasan fizikal tu kita duduk 2 orang suami isteri, kalau tak barakah sempit. Aku tak suka lah duduk di rumah. Suka duduk kedai mamak lagi. Padahal rumah dia 2 tingkat, banglo sebuah, ada laman lagi. Balik sengaja balik lewat, tunggu bini tidur lu baru balik. Sebab apa? Sempit rumah. Sempit mana? Saiz mu berapa kali berapa tu? Sempit duduk sini. Luas duduk mana? Ni luas duduk sini, lapang duduk sini. Walau rumah kita sempit. Tuan-tuan tengok kan orang susah-susah. Duduk rumah kayu tak ada apa. Bahagia. Orang kaya raya kadang-kadang tak bahagia, bercerai. Sebab apa? Kelapangan duduk di sini. Bukan duduk di rumah tu. Itu fizikal. Pandangan fizikal dia. Tak habislah dia ni. Bunyi dah. Saya baca. Lalu Nabi pesan. Fa in kuntum ulaika fadhaka.
In kuntum ulaika fadzaka, tu maknanya sekiranya kamu ni mutahallina bittaqwa. Sekiranya yang ada daripada kalangan kamu yang ada dalam majlis Nabi pada masa tu orang yang ada sifat taqwa, fadzaka, maka kamu adalah auliyai, mu adalah kekasihku. Mu adalah pendukung aku, mu adalah sahabat teman seagama dengan aku. Tu Nabi sebut. Asal ada takwa? Ya. Ni saudara seagama kita. Bila saudara seagama, ada adab lah. Yang Nabi ajar dalam hadis lain. La tahasadu. Wa la tabaghadu. Wa la tadabaru. Kemudian Nabi sebut. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Atau kama qala. Nabi sebut. Janganlah kamu saling hasad menghasad. Janganlah kamu saling marah-memarah. Janganlah kamu saling saling belakang-membelakang. Bertebuk tak nak bertegur siapa. Sedangkan kamu yang Nabi sebut dalam hadis itu adalah seagama, seislam. Kenapa Nabi tak bagi hasad? Kenapa Nabi tak bagi marah-marah? Kenapa Nabi tak bagi berpaling muka, tak nak tengok kepada saudara seagama? Kamu ni saudara. Takkan begitu perangai dengan saudara. Tengok. Nabi ajar. Saudara seagama. Tak betul. Buat cara dia tak betul. Ada jalan membetulkan. Bukan dengan cara berhasad dengki. Ni duk sebelah-sebelah meniaga berhasad dengki. Tuan-tuan tengok TikTok yang bergaduh. Tuan-tuan tengok. Tuan-tuan bukan ahli dunia. Berlaku di pasar Siti Khadijah, Kota Baru. Kebetulan saya balik daripada masjid surah kuliah, duduk atas kursi, buka TV 999, apa tuan? 999. Viral kan? Salah satu daripada segmen dia tu, video yang viral. Berebut pelanggan, bergaduh, tarik pelanggan. Dia blur lah video tu. Cuma video-video sebelum ni viral dah kan, sebelum sampai ke 999 tu. Tarik pelanggan. Lah. Kalau kita ni ada agama, kita tahu rezeki kita. Kalau Allah Ta'ala dah qada azali 1000, dia tak jadi 1000 satu sen. Kalau Allah Ta'ala kata fulan bin fulan ni adalah rezekimu, dia tak akan pergi pada orang tu. Tuan-tuan tengok TikTok lagi. Nasi lemak sekincan. Tuan-tuan kita ada? Tak lagi. Pergi weekend ni. Tapi pergi awal. Sebab apa beratur? Ada pakcik tu ditemu ramah dalam TV3. Rancangan MHI gitu lah tuan-tuan. Pakcik tu dia tanya, daripada mana ni pakcik? Dengan keluarga ni? Daripada Seremban. Berapa kali dah mari sini? Kali kedua. Tuan-tuan tengok. Bila rezeki Allah Ta'ala kata, dia punya. Ni duk sekincan ni. Sekincan ni Kuala Selangor dah. Daripada Seremban mari tu. Sebab apa? Rezeki sekincan. Kalau Allah Ta'ala kata, bukan rezeki engkau. Yang sebelah rumah tak pergi. Lepas tu hasad sebab apa? Tak ngaji bahasa. Dia duk bilang saja. Penyakit mazmumah ni apa? Hasad, riya, ujub, takabur. Mana selesai gitu fardu ain? Setakat bilang tak jadi. Orang motivasi ya gitu cerita. Kena buka kitab. Tengok apa definisi hasad. Apa punca dan sebab dia. Macam mana nak selesai nyakit ni? Tu baru gugur fardu ain. Kalau setakat duk bilang saja tak jadi, tak gugur fardu ain. Buka kitab. Baca kitab tu. Sini habis dah baca kitab Penawar. Maknanya siapa yang ngaji dulu kira gugurlah tuntutan fardu ain sebab ngaji dah. Ni nyakit dia, definisi dia gini. Kalau ada dalam hatimu gini, nama dia hasad. Puncanya mari daripada mana? Ni punca-punca dia disebut. Mari daripada takabur, mari daripada buruk perangai, mari daripada sifat ghadab, mari daripada itu ini. Dalam Saidus Saliki sebut 7, dalam Penawar sebut 3. Lepas tu dia bagi, ni penawar-penawar dia. Macam mana nak buang, nak rungkai daripada sifat tu? Balik buat. Sebab penawar tu, dia berhimpun dalam bentuk ma'jun pula. Ilmu dan amal. Ilmu saja tahu tak jadi. Kena amal sekali.
Amal maknanya kalau orang hasad, contoh doa biar orang yang kita hasad tu berjaya. Benda sakit Benda sakit lah. Kita orang yang hasad. Kita orang hasad ni biasa punca daripada takabur. Kita berasa kita lebih. Tiba-tiba orang yang kita pandang rendah, Allah Ta'ala bagi lebih. Sakit. Sebab tu orang yang meniaga sebelah-sebelah, jiwa kena hebat. Orang lalu berhenti kereta, tak mari belah kita. Duk tengok pelanggan. Seorang mari masuk sebelah. Seorang mari masuk sebelah. Rezeki dia. Tutup kedai kita, pergi makan hak dia. Tengok, patutlah dia sedap masuk nasi lemak. Kita sambal rasa bawang je. Contoh. Saya bukan reti pun, sebut pandai. Sambal kita rasa bawang besar saja. Patutlah kena balik buat macam dia juga. Buat 10 kali. Bagi pada tok lelaki makan biar boroi. Abang try dulu kali pertama ni. Tak sedap lagi. Buat kali kedua. Tak sedap juga. Biar 10 kali mesti sedapnya lah. Takkan tak sedap lagi dah. Tu nak sebut contoh. Kena sambung semula dah hadis ni. Tuan-tuan tengok jam banyak kali dah tu. Mana tadi ni Nabi bagi apa? Nabi bagi amaran. Fa in kuntum ulaika fadha. Kalau ada sifat takwa pada kamu, maka kamu sebahagian daripada aku. Wa illa. Tengok Nabi kata, kalau tak ada, fanzuru. Tunggulah apa yang akan berlaku nanti. Bila? Bulan depan insya-Allah. Mari dengar pula. Wallahu a'lam wa ilmuhu